وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kemungkinan pada minggu hadapan kita akan bagi kertas-kertas setiap minggu untuk sama-sama kita belajar, kerana sahabat-sahabat kata dia perlu kepada kertas-kertas. Cuma kita letaklah file sekali supaya mudah dihimpunkan dan tidaklah bertebaran satu sama lain. Jadi setiap kali nak datang bawa file tu, dia akan besarlah dari semasa ke semasa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam Qawaidut Tasawuf pada kali ini kita teruskan lagi dengan ta'rifan tasawuf pada istilah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, Syekh Abdul Wahab ini iaitu Abul Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Sya'rani, dilahirkan di rumah datuk dia sebelah ibunya di daerah Qalyubiyah, maknanya ni orang Mesir, yang dikenali sebagai Qashandah pada tahun 898 Hijrah. Artinya lebih kurang 400 tahun setengah lepas. Kemudian dibawa ke daerah Manufiyah di sebuah kampung bernama Saqiyah Abi Syar'ah selepas 40 hari kelahirannya. Justru dia dinasabkan dengan Sya'rani atau Sya'rawi. Daripada kecilnya lagi beliau menghafaz Quran. Ni menjadi kelaziman. Macam Imam Syafi'i katalah, hafiztul Quran wa ana ibnu sab'in. Aku ngapal Quran umur aku 7 tahun. Wa hafiztul Muwatta wa ana ibnu ashr. Dan aku ngapal kitab Muwatta umur aku, kitab hadis Imam Malik, umur aku 10 tahun. Jadi dia hafaz Quran sejak kecil dan juga beberapa matan seperti matan Abi Syuja', Jurumiyah, dan berguru dengan ramai ulama besar seperti Imam Suyuti. Sempat dia dengan Imam Suyuti. Imam Suyuti ni imam yang alim dan syekh merupakan intipati dia. Ini di antara guru dia, antaranya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ya, ini kedua-duanya bermazhab Syafi'i, termasuklah Nasiruddin Al-Laqani dan lain-lain. Terkenal dengan kezuhudan dan kesufiannya di samping kealimannya dan menghasilkan banyak karya dalam pelbagai cabang. Antaranya Lataif Al-Minan wal Akhlaq. Lataif Minan ni ada dua ulama beri nama macam tu. Antaranya yang disebut oleh Imam Ibn Atta'illah Sakandari. Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Al-Adab Al-Ubudiyah, Al-Anwar Al-Qudsiyah fil Qawa'id Sufiyah, Al-Ajwibah Al-Mardiyah, dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Jadi Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani seorang ulama yang masyhur, yang dikenali oleh ramai tokoh-tokoh sejak daripada dulu lagi. Di mana Syekh Abdul Wahab Sya'rani berkata, tasawuf Islam memancar di hati para wali. Hati itu terpancar ketika beramal dengan Quran dan Sunnah. Maknanya diikat. Selama mana dia beramal dengan Quran dan Sunnah, dia tidak menyeleweng, maka di situ jelas kesufiannya, tasawufnya terpancar. Memaknakan bahawa orang-orang seperti ini, dia akan cuba mengikut seupaya mungkin Al-Quran dan Sunnah. Dalam erti kata, dia berpegang dengan sesungguh-sungguhnya. Tasawuf juga merupakan intipati daripada seorang hamba yang beramal dengan hukum-hukum syariat. Dengan sebab pengamalan dengan keikhlasan
dengan kesungguhan, maka lahirlah daripada keikhlasan, kesungguhan, ketakwaan, kebaikan ini, akhirnya kita nampak intipati daripada itu terzahir akhlaknya, sikapnya, tingkah lakunya dan lain-lain lagi. Kita contoh paling mudah tuan-tuan. Kalau kita tengok ada sahabat kita seorang. Sahabat kita ni kita tengok perangainya bukanlah baik, tapi bukanlah jahat sangat. Maknanya dia orang biasa. Orang biasa yang mungkin dia ni lebih kepada suduk-suduk, suka belajar, suka melepak, semayang, bukan tak semayang, tapi akhir waktu, tengah waktu, semayang seorang, buat lebih kurang begitu je. Bagi dia macam itu sudah memadai. Kita pun kata, oh macam tu. Tegur lama dah tegur, tak berubah-ubah. Dia tetap dengan caranya. Tiba-tiba satu hari sahabat ajak dia ke Mekah buat umrah atau buat haji. Mereka kata nak buat lama sikit ni. Kalau boleh sampai 10 hari, 15 hari, 20 hari, 25 hari. Dia pun entah macam mana terbuka hati dia nak pergi ke Mekah buat ibadat. Dia pun pergi ke Mekah. Di Mekah kebetulannya yang bawa dia ni jenis kaki ibadat, ajak ibadat. Ajak umrah, 2-3 kali sampai. Ajak sembahyang masjid, ajak baca Quran, ajak qiyamul lail, ajak tawaf, ajak banyak dia buat. Jadi dia rasa hidupnya itu yang sebelum ini lompang banyak waktu, seolah-olah disarakkan dan diisikan dengan acara-acara ibadat dengan sungguh-sungguh. Dia jadi semangat lagi. Semangat sungguh ni. Masa itulah selepas daripada 10 hari, selepas pada 15 hari, selepas pada 20 hari, diterang, diajar, disuruh diibadat. Itu hebatnya ibadat umrah dan haji ni. Sebab dia bukan sekadar dengar, tapi terus praktikal. Macam kita duduk sini banyak dengar, tapi sana tu praktikal. Bila dah dia buat macam-macam tu, akhirnya Syekh Haji atau umrah ni kata, kita tak lama dah, 3 hari lagi kita akan balik. Siapa-siapa dia yang nak ibadat, nak apa-apa, buatlah dengan sebaik-baiknya. Bila dah macam tu, dia pun buat lagi, bertambah ibadat sungguh-sungguh. Dan di situlah kita tengok dia cukup menangis banyak, berdoa banyak. Dah nampak pelik. Seolah-olah kalau Syekh Haji pergi 14 kali pun tak sama dia pergi sekali. Sebab dia telah termasuk dah dalam jiwa dia, dalam hati dia. Akhirnya bila dia pulang, orang-orang kawan-kawan dia tengok, dia kata, berubah kamu. Pertama nampak pada wajah dia, dengan kata bersih wajahmu. Bayangkan tak bersih apa. Ambil air semayang, setiap kali putus air semayang ambil, batal ambil. Kemudian selalu ke Mekah, selalu duduk semayang sunat, selalu duduk tawaf, selalu duduk zikir. Jadi acara tu mungkin 8 ke 90% kehidupannya dikuasai dengan ibadat. Jadi semangat. Ibadat. Yang ini memberi kesan. Dan kemudian kita tengok, yang kedua kita perhati, dia ni selalu duk ingat ke waktu semayang. Kerana telah ditarbiyah, ditamrin, dimukhayyam, tarbawikan dia tu, menyebabkan dia semangat, nak semayang je. Masuk waktu tengok masjid nak semayang sunat, lepas tu kuat semayang. Masya Allah, baik. Bukan sekadar tu, dia pula semangat pula nak. Yang ketiga, yang seterusnya, semangat pula nak sedekah, nak infak walaupun sikit. Kemudian kalau pergi ke masjid, ke makan tu, dia akan bayar untuk kawan-kawan dia. Dia akan bayar untuk kawan-kawan dia, dan kadang-kadang meja-meja sebelah dia bayar juga.
Dan kita tengok pula dia ni selalu senyum dan beri salam. Cakap pula banyak diam, cakap baik-baik. Jadi kita kata, ubah sungguh. Maka itu tanda haji mabrur atau umrah mabrurah. Yang Nabi bila ditanya, wa ma birrul hajj, Nabi jawab, ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Satu riwayat watibul kalam. Maksudnya, orang macam ni, bila dia balik, nak tahu, nak buktikan haji atau umrahnya mabrur atau mabrurah, dia ni banyak beri salam. Assalamualaikum, senyum. Dan banyak jamu makan orang. Dan cakapnya cakap baik-baik. Jadi, petanda-petanda kemabruran itu telah wujud padanya. Kadang-kadang kita tengok, kita kata kenapa cepat sangat berubah. Orang yang sama, yang sebelum dia pergi tu hoha lebih kurang kita, tapi bila balik kita rasa lain macam. Komitmen kepada agamanya tinggi, istiqamahnya kuat, begitu juga semangatnya cukup membara. Jadi orang-orang macam ni kita kata apa? Kerana dia beramar dengan hukum syariat ini, kita nampak intipati daripada seorang hamba tu. Kita nampak kesang tu. Kita nampak apa yang Allah sebut, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dia dapat mencegah perkara yang keji, ucapan yang keji dan perbuatan yang keji, yang munkar. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Mafhum daripada sini, fahamlah kita betapa orang seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala telah beri intipati daripada amalan-amalan dia berdasarkan kepada kesungguhan menepati hukum syariat. Kesannya nampak ada. Lalu orang kata dia ni baik, dia ni luar biasa, dia ni berubah sakang, dia ni Masya Allah, bagus. Beza dia sebelum pergi Mekah dulu. Tengok kesan. Al-Imam Al-Ghazali berkata, Imam Ghazali ni kita tahulah seorang ulama yang lahir pada tahun 450 Hijrah. Maknanya 400 tahun beza. 400 lebih lah, 400 berapa puluh tahun, dekat 500 tahun beza dia dengan Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini ulama yang besar, Imam Ghazali. Cuma kat kita bila sebut Imam Ghazali, orang duk nampak dia ni ahli tasawuf. Sebenarnya Imam Ghazali menguasai cabangan ilmu yang banyak. Fiqh dia lah ketuanya. Kitab Mabsut, kitab Wasi, kitab Wajiz. Dalam masalah kaedah-kaedah fiqh ataupun kaedah-kaedah usul, melalui kitabnya Al-Mustasfa, satu kitab yang baik, yang terbaik dianggap, dialah pemulanya. Artinya dia menghidupkan kaedah-kaedah yang telah diterapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang hebat. Imam Ghazali rahimahullah ini, dia karang lebih daripada 200 karya. Yang akhir hidup dia banyak karang kitab-kitab berkenaan dengan tasawuf. Dan beliau ini adalah banyak merantau. Duk musafir banyak, berjalan banyak. Di Syria dia pergi, dia duduk. Di Masjid Jami' Umawi tu dia ada tempat dia khas. Di masjid agung utama masjid di Syria tu dia ada tempat dia untuk dia beribadat. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini, sebagaimana yang disebut oleh ulama, beliau bermazhab Syafi'i, dan tidak ada seorang ulama mazhab Syafi'i di zamannya dapat menandingi keilmuannya. Antara gurunya yang terkenal Imamul Haramaini, iaitu Abdul Malik Al-Juwaini, sehingga beliau dapat menggantikan gurunya. Kemudian beliau memegang jawatan guru besar atau mahaguru di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, dan terkenal dengan sifat zuhud dan alim. Dan dia beri fatwa tentang hukum perang kepada seorang ulama dan seorang pemimpin yang terkenal
di sebelah Afrika, iaitu Daulatul Murabitin, kepada Yusuf Ibn Tashfin rahimahullahu ta'ala. Maknanya Imam Ghazali ni dia luar biasa. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali berkata, ahli tasawuf ialah mereka yang berjalan pada jalan Allah khususnya. Apa makna jalan Allah? Jalan yang diredai Allah, jalan yang diperintah oleh Allah, jalan Al-Quran dan Sunnah. Perjalanan mereka merupakan sebaik-baik perjalanan, dan sebenar-benar jalan di samping akhlak mereka setinggi-tinggi akhlak. Dia tuan-tuan, mereka orang awam atau orang macam kita, hebatnya seorang bila dia kuat. Hebat dia kuat sembahyang, hebat dia kuat ngaji, hebat dia kuat zikir. Ini peringkat biasa. Peringkat orang awam, dia akan nilai orang tu, ni kuat ni, ni hebat. Peringkat orang yang seterusnya, dia akan tengok dari sudut yang lain pula. Dia tengok dari sudut akhlak. Akhlak dia baik. Ini lagi tinggi. Peringkat yang lain juga, dia akan tengok dari sudut hati. Hati dia bersih. Allah, bersih sungguh hati. Hak ni hak lagi puncak. Dia akan tengok lagi daripada bersih hati, daripada akhlak yang tinggi itu, dia boleh aplikasi yang luar biasa. Contohnya, dia seorang yang tak berkira lah, baik sangat. Saya beri contoh macam mana hati kita ni okey ke KO. Kita ada kawan 4 orang, campur seorang lagi 5 orang. Jadi kita, kawan kita 4 orang, jadi 5 orang. Kita ni jenis kaki masjid. Jadi kalau di antara kawan-kawan kita, hak kaki masjid mari awal duduk masjid, kita lah nombor 1. Jadi kita ni memang hebat benar lah masjid. Dan memang kita time dah nak masuk waktu zuhur pukul 1.30, 1.20, 22 tu, pukul 1 kita pergi dah. Begitulah. Maknanya bagus. Kita dengan kawan-kawan kita, hak yang baik-baik semua kita, kalau buat masjid, orang kata kita lah nombor 1. Kawan kita yang kedua ni pula, ngaji Quran banyak. Suka ngaji Quran, baca Quran, masuk masjid ngaji. Dan dia ni boleh istiqamah khatam Quran setiap seminggu sekali. Memang kaki ngaji lah. Ngaji ya Al-Quran. Masya Allah. Hebat. Kita pun kata hebat tu ni. Kawan kita yang ketiga pula ni, dia ni kaki zikir. Masya Allah, zikir je. Lepas zikir, sebeh tu 2 pegang. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Kuat zikir. Dan kalau nak tanya buah sebeh, hak mana mahal, hak mana murah, hak mana lawa, hak mana tak lawa, hak mana sedap pegang, hak mana tak sedap pegang, dia tahu habis lah. Sebab tangan dia gini sama. Dan sebeh-sebeh moden ni tak main, hak nombor-nombor tu tak main. Contoh ni, kata, dah awak zikir apa? Dia kata, la ilaha illallah tak banyak, lebih kurang dalam 100,000 sehari. Kemah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Okey. Selawat atas Nabi. Bagusnya. Tengok. Nombor 3. Nombor 4 pula seorang lagi ni, dia ni Masya Allah. Sahabat kita yang keempat ni. Yang pertama, kita kata macam kita ni, kaki pergi masjid awal. Hak yang kedua, kaki baca Quran. Hak yang ketiga, kaki tasbih, kaki zikir. Hak nombor 4 pula ni, suka sangat belajar. Masya Allah, baik dia, belajar je. Orang tanya, tak pergi ke syekh ni? Guru ni. Pergi, selalu pergi. Kadang-kadang kalau dia pergi, pergi duduk belakang je. Tapi suka pergi. Dia bukanlah depan sangat. Pergi, tanya. Jadual mana-mana syekh pun, dia akan tahu. Hak ni ngajar sini, hak ni apa. Dia minat. Duduk tanda. Suka kita tengok. Hamba masa belajar dulu ada kawan-kawan macam tu, orang Jazair ataupun Algeria. Mangat tahun dulu, syekh ni sini, syekh ni sini, syekh ni pergi. Kata. Duduk depan rumah dia congok. Kata bagus. Ada jenis manusia macam tu.
Jadi lebih. Jadi kita 4 orang. Kawan kita yang kelima adalah kawan kita yang biasa je. Biasanya maksudnya dia pergi masjid tapi bukanlah nombor 1. Dia baca Quran tapi bukanlah sapa khatam macam tu. Dia zikir tapi bukanlah sapa 2 tasbih, kadang-kadang dengan jari, kadang-kadang zikir biasa. Dia belajar tapi bukanlah sapa tahu semua sekali. Dia buat biasa semua sekali. Tapi dia orang yang baik. Satu hari kita pun pakatlah dengan 3-4 orang ni. Jom hari ni kita makan besar sekali. Maka masing-masing pun sanggup. Pergi makan kat mana? Pergi makan kat nasi Arab. Nasi Arab hok paling sedap. Lepas tu hari tu rasa nak order separuh kambing. 5 orang tu separuh kambing. Nak. Lepas tu ayam. Lepas pada tu lagi apa benda makanan. Air pula 5 jenis air. Semangat ni. Jadi duk bajet dah setiap orang tu kalau macam ni kena bayar 100 orang baru sedap, jadi 500 ataupun 600. Sudah pakat semua ni. Pakat tu pakat apa? Pakat nak pergilah. Pergi pun order makan. Tengah makan sedap-sedap ni, kawan kita hak yang kelima, hak kita kata tak berapa lebih semua sekali tu, dia makan juga. Makan. Dia makan macam cepat. Sudah makan cepat, dia pun kata, saudara-saudara, saya minta maaf banyak, kata dia. Saya terpaksa pergi, saya ada janji dengan orang. Saya ada janji dengan orang. Jadi dia pun kata terima kasih, dia pun terus pergi. Salam-salam lagi. Kawan ni, pak-pak ni bengkak dah. Mau bayar dah. Dah lah makan mu banyak, mu bayar kedak oi. Ya ngoh ni. Mu ni yang main ni. Cara ni aku boleh percaya kedak oi. Kamu. Lepas tu makan hot ni putus semangat dah. Lepas tu mari dah hati bengkak. Kawan kita ni lagi mana? Cepat sangat. Kita dah lah nak ajak yang makan gini. Mari sama balik sama. Sebabnya kita nak bayar je. Bukan apa. Mari sama balik sama lah. Main. Lepas tu cakap dia tu macam tu lah. Ana sekali pun nak ajak sekali dulu. Gitu. Wow. Adalah. Dia tak konsisten orang ni. Ayalah boleh buat kawan kedok dah tahu ni. Hak ni pun duk cakap. Duk cakap ke kawan ni, hamba Allah ni seorang. Duk cakap banyak. Hak baca Quran banyak pun cakap. Hak tasbih banyak pun cakap. Hak semayang malam pun cakap. Hak kaki semayang kita pun cakap. Hak jenis apa nama ni, kita kata buat apa-apa pun hak lain pun cakap je. Jadi setengah jam sebelum pada tu isi kandungnya dok cakap ke kawan hok balik awal tu. Pop cakap. Dan dia bubuh ni jangan main bubuh sungguh. Kadang-kadang tu dah kena. Akhirnya dah berapa? Panggil cashier. Cashier pun kira 600. Dia pun dah kita kena bagi 4 lah. Tadi bagi 5. Bagi 4. Maka seorang-seorang pun buat keluarlah dompet, kira duit masing-masing. Aku pinjam duit mung sikit lah, aku bawa 100 je. Aku ingat 100 je, rupa-rupa jadi gini ni, aku dah tahulah ni. Tak apalah, tapi mau bayar mu jangan tak bayar. Okey, hak ni pun kata. Hak ni pun bayar, akhirnya cukup 600. 600 pun pergilah kat cashier hak sebenarnya. Bila pergi kat cashier kata, saudara-saudara sekalian, kawan saudara tu telah bayar semua dah. Lepas tu ni setiap seorang tu suruh bawa ke bini masing-masing tu banyak pula. Dia beri kepada kita faturah. Apa ni? Risik. Risik kena 980. Kurang 20 seribu. Dia bayar semua sekali dah. Masa tu muka kita dengan kawan-kawan kita hak 3 orang lagi tu, 4 orang tu macam mana? Hijau, biru.
Apa kita kata dalam kereta? Celaka aku. Kita bukan kata ke dia dah. Kita maki kita. Celaka aku. Jahat aku. Lepas tu apa kita kata ke dia? Baik dia. Baik dia. Hang semua ni orang baik. Hang kaki masjid awal. Hang kaki baca Quran. Hang kaki tasbih. Semua ada pada hang. Semua baik semua. Dia tu dengan hang baca Quran awak banyak, dia tak banyak macam tu. Tapi kenapa awak letak dia jauh lebih baik pada awak? Kerana ukuran tu bukan sekadar hanya kuat semayang ni. Dia naik tau. Ada orang nisbah kepada Rasulullah SAW. Saya kena cek kekuatan hadis. Ma fadalakum Abu Bakrin bisalatin wala siyam. Walakin ma wakarahu fil qalb. Abu Bakar bukan lebih pada kamu dengan sebab kuatnya semayang ataupun kuatnya puasa. Tapi apa yang ada dalam hati Abu Bakar tu? Apa yang ada dalam hati itulah yang kuat. Maknanya iman dia, keyakinan dia. Tengok. Contoh, bila Nabi kempen untuk jihad, derma jihad, ada orang kata dalam peperangan Tabuk, nak berlaku perang ni Nabi perlu harta banyak sebab nak sedia pasukan tentera. Yang ni atau tiba-tiba seorang sahabat Nabi ni namanya Abu Bakar atau lewat. Sayyidina Umar dia letak separuh daripada harta dia tu untuk dia bagi kepada Allah dan Rasulnya. Separuh. Tiba-tiba Abu Bakar bawa. Bila Nabi tanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggal di rumah kamu? Dia kata, aku tinggal Allah dan Rasulnya. Apa makna aku tinggal Allah dan Rasul? Rasul ada cokoh depan tu. Maknanya aku beri semua, aku hanya mengharapkan keredaan Allah dan keredaan Rasulnya. Bila dengar macam tu, tengok. Maka kata Umar, kalau macam ni, kami tak akan dapat mengalahkan Abu Bakar lagi dari segi kebaikan. Bukan nilai yang Abu Bakar bagi banyak, tapi nilai yang Abu Bakar bagi semua. Hak banyak baginya Osman bin Affan. Berapa ratus ekor kuda, berapa ratus ribu dia bagi. Sebab dia kaya, dia jutawan, dia orang yang harta jenuh. Abdurrahman bin Auf sama. Tapi bukan nilai banyak-banyak tu, tapi nilainya macam mana keadaan macam tu. Itulah hebatnya Abu Bakar, tuan-tuan. Daripada situ kita faham bahawa bila orang macam tu, dia akan jadi hebat, tinggi tu jadi hebat. Saya pernah dengar guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Syekh Mustafa Al-Bugha ni masih ada lagi, umur kat 80 dah sekarang kot. Dia mengajar. Dan dia antara ulama terkenal jugalah sekarang ni, antara yang besar-besar dah. Sebab yang besar-besar zaman dia tu, zaman Abu belajar tu, mati ramai dah. Termasuk tu guru dia. Syekh Mustafa Al-Bugha cerita, dia kata satu hari guru mereka meninggal dunia. Guru mereka ni namanya Syekh Hasan Habannaka rahimahullah. Hasan Habannaka ni dia meninggal dunia 3 hari beza dengan Syekh Al-Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Kalau tak silap tahun 1977 mati. Cuma Syekh Hasan Habannaka ni kalau di Syria, dia antara ulama yang kita kata jaguh lah. Beraninya luar biasa. Berani luar biasa. Tegasnya luar biasa. Dia berani semua. Berani dengan orang, berani dengan ular. Dia berani. Berani semua. Ini Syekh Hasan Habannaka. Sebab dia banyak belajar dengan gurunya Syekh Badruddin Al-Hasani, Muhaddisul Akbar. Syekh Hasan Habannaka ni tuan-tuan, kerana berani dia,
Bila mari wakil kerajaan tanya, dia kata kami tahu kamu semua ni baca khutbah banyak hentam. Hentam kerajaan banyak. Jadi ingat, kalau tak ikut betul-betul, maka kita akan ambil tindakan. Tengah semua orang lain pakat senyap semua, Hasan bin Nakal bangkit. Dia kata, saudara, oleh kerana kami tak buat persediaan, cukuplah jubah aku ini menjadi kain kafanku. Itu bahasa. Memang orang hebat. Hasan bin Nakal berani. Dan banyak kisah. Dia orang-orang alim ni zaman dulu, dia tempat tidur dia ada dua. Satu dengan bini dia, macam biasalah bilik. Satu lagi, dia akan ada satu tempat khas dia tidur. Dia seorang je. Tepi, kok pandailah dia akan tidur seorang situ. Sama ada dia nak semayang ke, dia nak ni ke, dia akan buat macam tu. Jadi dia tidur, anak-anak murid dia hak bilik dia ni boleh masuk. Bilik hak bini tak masuk lah. Bilik dia ni masuk. Anak-anak murid dia ni satu hari tu masuk, tengok ular. Ular ada bawah katil dia tu. Terkejut. Bila terkejut ramai ni, panggil anak-anak murid lain, Gi bunuh ular tu, takut cedera Tok Guru nyanyi pula. Akhirnya lapor pada Tok Guru. Tok Guru kata, kenapa? Dia kata, bilik Tok Guru ada ular. Bahaya ni, kan kena patuk. Tok Guru ni jawab, kenapa kau bunuh dia? Ular tu lama dah duduk situ. Dia makan katok, makan ni, bersih gini-gini. Dia tak ganggu aku. Tapi jangan cuba macam tu, tuan. Kita ni bukan mazhab tu. Kita bukan raja ular. Kalau raja ular tu lain. Nak ceritanya, dia tak kisah, tuan-tuan. Dia tak kisah. Dan bila dia meninggal dunia, diangkat mayatnya, dibawa, maka kata mereka seolah-olah hari itu macam hari Arafah. Ramanya, ya Allah. Anak-anak murid dia hanya selepas berapa tahun atau 10-15 tahun menjadi scholar dunia, tahap dunia bahagian agama. Siapa tak kenal Syekh Muhammad Said Ramadan Buti, Syekh Wahabah Zuhaili, Mustafa Khin, siapa dia, Khair Abi Yasin, apa lagi nama, ulama-ulama semua ni yang bila masuk dalam muktamar seperti Rabitah Alamil Islami atau Majma' Fiqh Islami, jawab tuntas satu-satu debat. Kalau tuan-tuan baca dalam majalah tu, oh luar biasa. Dia beri hujah tu tuntas dengan kaedah usulnya, dengan keadahnya, satu kemah. Maknanya kalau murid sampai tahap tu, cikgu tak tahulah macam mana. Akhirnya anak murid dia kumpul semua ni termenung. Dia kata apa anak-anak murid dia, hok hebat-hebat ni. Dia kata, wallahi kalau kita semua ni kumpul lah, ilmu-ilmu kita ni kumpul semua ni, nak atuk, nak lawan Tok Guru kita seorang ni, kalau kita lagi. Itu dia. Maksudnya bukan anak murid tu tak baca banyak, boleh jadi dia baca banyak. Tapi Tok Guru ni dia ada kaedah dia. Ada cara dia. Ada kehebatan dia. Dia hantar anak-anak murid dia belajar di Mesir. Masa tu Mesir yang menjadi Syekhul Azhar ketika itu Syekh Khidir Husin, pengarang kitab tarikh ataupun sirah Nabi, Suhu. Bila hantar ni anak-anak murid dia ni, kata Syekh Khidir Husin hantar surat, innakum arsaltum ilaina syuyukha walam tursilu ilaina talamiza. Sebenarnya kamu telah hantar kepada kami ni tok-tok guru belaka, bukan anak murid. Jadi nak mengajar ni payah, mereka tahu semua dah, boleh bincang dengan tok guru. Kitab mana. Jadi Allah tok guru lemah.
Tu hebatnya zaman dulu, tuan-tuan. Jadi bila kita tengok macam itu, kita tahu nilai ulama. Tu kita tengok baru zaman tu. Bayangkan kalau kita tengok zaman Imam Syafi'i, macam mana? Imam Syafi'i ni kita tak kenal sangat. Semalam saya tengok mukaddimah kitab Tengok Imam Syafi'i. Oh, luar biasa, tuan-tuan. Dia mula menulis tegasnya bila dia duduk Mesir. Ada dua riwayat. Ada kata dengan cara imla', ada kata dia sendiri nulis, nulis. Hanya 4 tahun je. Dia mati muda, 54 tahun umur. Tapi kesan daripada Imam Syafi'i ini, kalau kita tengok juga, anak-anak murid dia kata, Allah, hebat. Imam Abu Hanifah, bila mana khalifah tanya kepada Abu Yusuf, ya Aba Yusuf yang dilatih sebagai ketua hakim negara, Abu Hanifah ni orang macam mana? Oh, dia cerita luar biasa, tuanku. Luar biasa orang macam ni. Dia punya semangatnya luar biasa. Orang tanya pada Imam Malik, orang tanya pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata, Imam Malik ni orang tengok pun orang takut. Gerung. Dia ada haibah. Siapa nak buka kitab, tak berani buka serang-serang. Helayang ni siapa tak bunyi, buka bergaluh je depan dia. Tu Imam Malik rahimahullah. Dan Imam Syafi'i kata, kafa bimalikin hujjati yaumal qiyamah. Cukuplah Malik menjadi hujahku pada hari kiamat kelak. Itulah yang menunjukkan betapa hebatnya zaman dahulu. Akhir sekali kita tarjih. Selepas 2 minggu dah kita tahu tentang tasawuf ini dari segi bahasa, dari segi istilah. Sebenarnya tasawuf ni apa? Bahasaan yang mereka guna tu, lafazan mereka guna itu mengikut keadaan mereka, mengikut ahwal mereka dan mengikut ilmu serta apa yang mereka makrifah. Tapi boleh dikatakan seolah-olah khilaf lafzi, maksudnya hampir sama, di mana kita katakan bahawa dengan gambaran yang terpahat pada hati yang wisal, yang sentiasa berhubung dengan Tuhan, dengan Khalik yang hak, yakni Allah, maka ibarat-ibarat mereka walaupun lafaznya berlainan, namun maksud dan makna yang tersirat hampir sama. Dalam arti kata lain, semuanya seolah-olah nak menzahirkan dan menjelaskan nas yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Iaitu ihsan. Zaman dulu dia tak sebut tasawuf, zaman Nabi sebut ihsan. Kamu ibadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Dan jika sekiranya kamu tak dapat rasa macam tu, kamu yakin Allah nampak kamu. Yang masalahnya kita nampak Allah tak, Allah nampak kita tak, kita ibadat kita, Allah. Sedangkan inilah ihsan, martabat yang tertinggi. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Bila sampai tahap macam ini, maksud di situ dia bergantung hati pada Allah dengan sebenarnya. Dia berakhlak dengan akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Dia makrifah dan ilmu. Di samping dia beramal, beribadah dengan bersungguh-sungguh. Pandangan seperti ini juga adalah sama dengan pandangan Allamah Asy-Syaikh Dr. Ahmad Asy-Syarbasi dalam kitabnya yang masyhur Yas'alunaka fid din wal hayah. Wallahu a'lam.